Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini di Bengkel Apresiasi Seni Muzik Tradisional. Dan pada kali ini kita memilih Dondang Sayang sebagai satu muzik tradisional yang kita appreciate lah, kita yang akan kita kupas, yang akan kita lihat apakah yang terkandung di dalam yang disebut sebagai Dondang Sayang itu. Kita lihat dari pelbagai sudut. Dan yang akan bersama kita sebagai penceramahnya, kalau boleh, Cik Fauzi dah ada ya? Cik Fauzi? Okey. Ya. Okey. Nama dia ialah Cik Muhammad Fauzi bin Muhammad. Cik Muhammad Fauzi bin Muhammad, kalau di Facebooknya dikenali sebagai Aquadinus FZ Mekar. Itu nama dia punya nama Facebook dia lah. Dan beliau berasal daripada Kampung Morton, Melaka. Memang orang Melaka lah. Jadi sesuai sangatlah kita jemput Cik Fauzi ni untuk menjadi penceramah bagi muzik Dondang Sayang. Jadi dia dilahirkan di Melaka. Dia punya kelebihan dia, dia adalah seorang pemuzik lah sekarang di Brigade Seni Melaka. Selain daripada menjadi pemuzik kepada pelbagai alat muzik, terutamanya accordion sebagai alat muzik utama dia, dia boleh juga bermain banyak alat. Saya pun tak boleh nak sebut lah, biar dia sebut sini nanti apa yang dia boleh main, macam-macam. Dan beliau ni adalah focusingnya pada memang muzik, lagu-lagu muzik tradisional, lagu-lagu tradisional asli Dondang Sayang, tetapi juga semua lagu, jenis lagu dia main. Biasalah kalau bekerja di Brigade Seni ataupun jabatan muzik di mana-mana badan, kita kena all around lah dia panggil, semua boleh main. Jadi pemuzik undangan tradisional dan moden berkebolehan bermain alat muzik tradisional Dondang Sayang dengan baik dan hebat lah. Kemudian pengalaman keseniannya adalah mendapat anugerah penyiaran Zon Selatan. Kemudian pertandingan nyanyian duo sempena komposer di syarikat. Kemudian dia menjadi juga seorang komposer, bukan hanya di syarikat Lucah Imas yang baru-baru ni keluar lagu dia, tetapi juga banyak lagu yang telah beliau hasilkan dan mendapat tempat dan dinyanyikan oleh artis-artis tanah air lah. Jadi banyak lagi pengalaman-pengalaman dia yang saya rasa elok dia yang memperkenalkan diri dia sendiri, di mana dia mula bermain muzik dan sebagainya. Saya persilakan Cik Muhammad Fauzi Muhammad untuk memperkenalkan diri anda. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang saya hormati Dr. Muhammad Izamatan selaku moderator pada petang ni, dan juga terima kasih kepada THM kerana beri peluang saya untuk bersama pada petang ni untuk bengkel ni, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat seni yang ada pada petang ni yang sama-sama untuk mendengar sedikit apa yang pengalaman yang saya ada dalam muzik Dondang Sayang ni. Lebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fauzi bin Muhammad, berasal daripada negeri Melaka, bertugas di Kombo Brigade Seni Melaka di bahagian promosi pelancongan negeri Melaka, Jabatan Ketua Negeri Melaka. Dengan Kombo ni saya baru saja 12 tahun bersama, dan sebelum ni ada dengan badan-badan lain di JKKN, di Kombo Jabatan Penjara dan kumpulan-kumpulan yang lain lah. Jadi apa yang Dr. Nizam sampaikan tadi tu, itulah sedikit kata pengalaman yang saya ada sekarang ni. Antaranya bila dah duduk di badan kebudayaan ni, kita kena pelbagaikan lah. Walaupun sebenarnya jiwa saya ataupun diri saya ni lebih kepada muzik-muzik tradisional. Saya memang meminati lagu-lagu asli, lagu-lagu yang berjiwa Melayu lah. Jadi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Nizam. Memang betul malam tadi
sebuah lagu saya uh, mengupas cerita-cerita di Melaka lah. Sebuah lagu berunsurkan promosi Melaka, Senandung Anak Melaka. Ciptaan saya baru keluar malam tadi, diadakan oleh Syarikat Lonceng Emas dan disampaikan oleh sahabat saya juga, Yasir Fikri, dan liriknya ditulis oleh saudara Siso Pratasa. Jadi ini single pertama anak Melaka, penyanyinya anak Melaka, penciptanya juga anak Melaka, yang kalau nak ikutkan sebelum ni ramai lagi, tapi untuk era sekarang ni yang terkini kamilah dari JSF Production. Jadi berkenaan dengan pengalaman sebagai seorang pemuzik di Brigade Seni Melaka ni memang bagi saya begitu mencabar, kerana di unit kebudayaan ni bukan sahaja dalam muzik tradisional, malah pelbagai genre muzik yang saya perlu mainkan, kerana kita perform ni mengikut kehendak orang dan nak menghiburkan orang. Lebih lagi badan kebudayaan ni banyak mengikut tema-temanya. Walaupun saya pegang pada muzik tradisional lah, contoh macam lagu-lagu tarian, lagu-lagu ni, arrangement dan sebagainya, dan ada kalanya saya juga seorang pengarah muzik di Kombo Brigade Seni ni lah. Jadi berkenaan dengan peralatan muzik yang saya boleh mainkan, tidaklah sebanyak mana. Cuma adalah sebahagian-sebahagian yang saya mampu main dengan baik, dan ada juga yang sekadar tahu sajalah. Cuma memang di Brigade Seni saya selaku pemain keyboard dan juga pemain accordion dan juga percussion. Tapi percussion kita pun ada, kita punya musician sendiri. Cuma saya lebih banyak buat perubahan dan sebagainya untuk kawan-kawan saya lah. Setakat tu saya rasa itu yang saya mampu terangkan lah. Selain daripada saya mencipta lagu dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak Cik Rozi. Saya kembali semula kepada penerangan tentang apakah yang kita nak sampaikan sebenarnya di bengkel ini. Bengkel apresiasi seni muzik tradisional Melayu ni, kita fokus kepada Dondang Sayang pada hari ini. Akan datang kita akan fokus kepada muzik-muzik yang lain seperti Ghazal Melayu Johor, mungkin Dikir Barat, Boria dan sebagainya, untuk kita sebenarnya mengupas dan mengenali dengan secara betul, dengan secara mendalam apakah yang terkandung di dalam ensemble ataupun kesenian ini secara yang betul. Mungkin tokoh yang kita panggil ini, tokoh aktivis yang kita panggil ini, dia memang menjiwai muzik tersebut. Jadi dengan memanggil mereka untuk berkongsi pengalaman, menunjukkan gaya-gaya muzik yang betul pada ensemble tertentu, maka kita dapatlah mengenali kesenian tersebut dengan secara praktikalnya, selain daripada kita membaca saja. Jadi tugas ini kami jalankan dengan niat untuk bersama-sama tu mengekalkan kelestarian muzik tradisi ini sebenarnya di negara kita, terutamanya muzik tradisional lah. Jadi Jabatan Muzik di bawah Pusat Kebudayaan Universiti Tun Hussein All Malaysia memang berusaha untuk bersama-sama melestarikan dengan cara beginilah. Kalau dalam secara maya ini kita buatlah webinar, kita buat bengkel. Kita sebenarnya nak buat bengkel secara fizikal, namun begitu tekangan pandemik dan sebagainya, dapatlah kita buat secara online begini. Saya rasa mana yang kurang tu nanti kita tahun depan insya-Allah kita akan dapat buat secara fizikal. Jadi sini kita tengok rakan-rakan kita, Cik Roger pun ada, Cik Nizam Masum ada, Cik Nazri ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih hadir. Terima kasih hadir. Mungkin kejap lagi boleh sama-sama kita demo sikit apa-apa yang patut. Jadi okey.
Saya ada bincang dengan Cik Fauzi. Dia tanya saya apa saya nak tanya. Saya cakap dia mudah saja. Mula-mula saya akan tanya tentang pandangan dia tentang sejarah. Sejarah muzik keroncong. Keroncong pula silap dah. Kita bukan keroncong saya balik ni. Dia nak balik dah tu. Sejarah muzik Nondang Sayang yang Cik Fauzi tahulah. Dia benda ni sangat subjektif, saya faham. Tetapi setakat yang mana Cik Fauzi boleh kongsikan dengan kami. Boleh ceritakan sikit. Okey, terima kasih Dr. Nizam. Okey, dari segi pengalaman saya bersama-sama dengan orang-orang lama Dondang Sayang di Melaka ni, apa yang saya tahu Dondang Sayang ni dah mula daripada kurun ke-15 waktu apa nama ni, Kesultanan Melayu dululah di Melaka. Dia sebenarnya Dondang Sayang ni zaman Kesultanan Melaka ni semasa zaman Sultan Mansur Shah. Kalau nak diikutkan Dondang Sayang ni pada asalnya kebanyakannya kalau orang tua-tua dulu Dondang Sayang ni dia hanya kata orang berpantun kata orang lepas balik bersawar, berkebun ataupun duduk-duduk nak minum kopi dekat depan rumah tu, dia berpantun. Jadi berpantun itulah yang menimbulkan adanya Dondang Sayang secara spontan pantun-pantunnya tu. Dan asas dalam muzik Dondang Sayang yang setahu saya pada zaman dulu hanya ada biola satu gong ataupun tertawa dan 3 rebana, iaitu rebana ibu, rebana anak dan sebuah rebana yang paling kecil iaitu rebana keras. Biasanya rebana keras ni digunakan untuk berzikir apa, dia ada persatuan rebana keras ni, tapi pada zaman dulu rebana keras ni juga berada dalam alat muzik yang digunakan dalam Dondang Sayang ni lah. Jadi bagi saya Dondang Sayang ni satu sejenis budaya yang unik bagi saya, kerana pada zaman dulu kalau orang berdondang sayang ni boleh kata macam tak sedar, dari malam sampai ke pagi pun dia boleh berdondang sayang dengan berpantun tak berhenti-henti. Saya ingat saya mula-mula terlibat secara betul ataupun secara formal dengan Dondang Sayang ni dengan kumpulan irama dendang warisan kalau tak silap saya, bawah pimpinan Allahyarham Haji Sharif. Haji Sharif ni kalau rakan-rakan saya mengenali anak-anaknya, antaranya seorang komposer terkenal Abang Salman, Salman Sharif, penulis lirik Khalil Sharif, itu adalah anak-anaknya, dan juga seorang tokoh yang dihormati di Melaka, pemain accordion lah, Abang Idris, Abang Idris Sharif. Jadi itulah permulaan saya mengenali apa itu Dondang Sayang. Selain dengan tokoh-tokoh Dondang Sayang Melaka seperti Datuk Baharim, Mak Nona dan sebagainya. Jadi saya ni boleh dikategorikan generasi yang keberapa, saya pun tak pasti lah. Sebab dah terlalu lama. Kalau dah kurun ke-15 tu, dah terlalu lama. Tapi apa yang membuatkan saya rasa Dondang Sayang ni perlu saya tahu, kerana yang pertamanya Dondang Sayang ni adalah identiti negeri Melaka sendiri. Dan itulah kata orang trademark. Kalau masuk Dondang Sayang, kalau masuk Melaka, kalau tak ada Dondang Sayang, tak jadilah. Ibarat macam kata orang, kalau tak ada asam pedas, tak adalah rupa Melaka ni. Walaupun asam pedas ni banyak, Johor pun ada dan sebagainya. Tapi itu adalah sesatunya budaya yang masih diteruskan sampai sekarang, walaupun tidak sehebat dulu. Kerana boleh dikatakan dekat Melaka ni, sekarang ini pelapis-pelapis ataupun penerus dah tak ramai, dah saya rasa amat membimbangkan. Jadi kalau daripada segi muzik pun begitu juga dengan penyanyinya. Kerana Dondang Sayang ni tak semua orang boleh menyampaikan dengan cara spontan. Menyanyi tu ramai boleh menyanyi, macam sahabat saya Roger lah, letak apa saja jadi. Dondang Sayang pun dia penyet mata je dia boleh jalan.
sebab selalu kalau dekat Melaka ni sama-sama dengan dia kalau ni kan. Tapi rakan berpantun untuk Dondang Sayang ni amat susah sekarang ni. Kalau nak diikutkan dekat Melaka ni betul-betul tokoh nyanyian Dondang Sayang, saya rasa hanya 2-3 orang saja yang masih ada, antaranya Datuk Baharim, Mak Lima, ada yang 1-2 orang lagi yang boleh dikategorikan yang dah tak berapa sihat, jadi dah tak ada untuk nak bersama-sama dengan kita. Cuma anak-anak muda sekarang ni bolehlah dikategorikan bolehlah untuk menyampaikan. Antaranya bagi saya yang kuat ni sekarang ni anak tokoh Dondang Sayang Melaka, iaitu arwah Nyonya Tan, saudara Adi Ashraf dan juga adiknya Ayu. Itu adalah salah seorang penerus legasi Dondang Sayang yang ada ya, untuk peringkat yang kata orang 30 ke 40-an ni. Tapi yang pelapis-pelapis yang akan datang ni saya tak pastilah apa. Dan saya juga rasa risau juga dengan keadaan semasa dengan keadaan sekarang ni. Siapa yang nak meneruskan lagi Dondang Sayang ni dengan cara yang betul dan sebagainya. Kerana kita punya pakar-pakar rujuk pun ramai yang dah tak ada. Walaupun ada sebahagian sekarang ni pun mungkin orang tidak sangat memandang. Contohnya generasi sekarang ni bagi saya kurang berminat dengan apa dengan apa yang ada pada Dondang Sayang tu lah. Jadi apa yang saya boleh bagikan kesimpulan berkenaan dengan Dondang Sayang ni, itulah sebenarnya apa pun yang perlu diteruskan adalah apa yang ada sekarang ni untuk mengembangkan lagi. Jadi saya faham ramai rakan-rakan seni yang lalu juga bertanya, yang bukan orang Melaka, macam mana Dondang Sayang punya ni. Bagi saya di Brigade Seni Melaka tak ada masalah, sebab kami walau di function apa sekalipun, kata orang pun kalau dinner Cina pun kita akan tetap buka dengan lagu Dondang Sayang. Jadi benda tu kita tak akan pergi mana-mana. Tapi kepada generasi yang akan datang ni, itu yang kita fikirkan macam mana untuk meneruskan. Terima kasih sahabat saya Airi baru masuk. Okey, terima kasih banyak Cik Fauzi. Memang kalau saya ni generasi, nak kata generasi lama sangat pun tidaklah, tapi umur pun dah 50-an lah. Jadi saya sempat untuk mengikuti apa dipanggil sebagai Pesta Dendang Rakyat tahun 70-an dulu. Dalam Pesta Dendang Rakyat tu, anjuran RTM dia memang ada. Masa dulu tu ada pertandingan Boria, Dondang Sayang, Ghazal, macam-macam ada. Jadi kita masa tu kita nampaklah yang Dondang Sayang ni dia boleh tanding tu secara spontan. Siapa saja naik dan bertanding, dia berlawan dengan satu lagi lawan. Sama juga dengan DK Barat. Tukang karut A lawan tukang karut B. Dia berentap di atas pentas dan akhirnya ada pemenangnya. Di situ sebenarnya rakyat dapat memerhati bahawa itulah dia sebenarnya kesenian kita. Jadi saya rasa saya tak mau bercakap panjang. Yang penting sekali ialah sekarang ni kita nak tahu tentang apakah dia muzik Dondang Sayang ini. Dari segi metod permainan dia, gaya lagu dia, form lagu dia, nada apa yang biasa dimainkan, dan juga mungkin cara gendangan dia macam mana, rebana tu bagaimana tingkahnya, violin tu bagaimana cara pemainnya. Saya juga pemain muzik lah, saya ada juga main lagu-lagu Dondang Sayang ni, tapi tak tahulah betul ke tidak. Jadi kita kadang-kadang kita dengar melalui CD saja dan kita tiru. Jadi peniruan ini selalunya ada yang kita tiru benda yang betul, ada kita yang tiru benda yang tak betul. Jadi kadang-kadang kita main satu tempat, kita main pada orang yang pakar, dia kata kau main salah, dia kata. Jadi kita cakap kita tiru yang ini. Jadi mungkin Cik Fauzi boleh terangkan sedikit apakah dia asas permainan lagu-lagu Dondang Sayang ini. Silakan. Okay, terima kasih. Okey, bagi asas permainan Dondang Sayang ni, alat-alat utama dia adalah violin lah. Tapi sebab hari ni saya tak ada violin,
saya akan ganti dengan akordion. Dan sahabat saya insyaAllah dia akan bantu saya untuk mendemokan sikit intro dan sayang dengan violin yang nanti. Tapi apapun saya nak tunjukkan daripada segi, kalau kata form muzik Dona Sayang ni mudah aja. Dia sebabkan dia pantun, maknanya dia ada pembayang, dia ada maksud. Jadi contohnya kalau orang tu dia mesti berlawan lah. Jadi so muzik Dona Sayang ni sebenarnya kalau kita nak cakap complicated tu tak adalah juga sangat. Dia tak susah mana. Cuma kelebihan dia, walau apa pun diubah, dia tetap akan jadi Dondang Sayang. Dia tak macam muzik-muzik lain lah. Contohnya kalau saya sentuh sikit berkenaan Ghazal. Ghazal ni kalau kita ambil lagu lain nak digazalkan boleh. Tapi kalau Dondang Sayang ni, kalau kita ambil lagu contoh Mak Inang Kayangan nak dijadikan Dondang Sayang, tak akan jadilah. Pasal melodi Dondang Sayang tu, itulah dia Dondang Sayang. Walaupun kalau dekat Melaka saya dah gubah banyak style mengikut apa kehendak mereka tari, sampai pernah kena tegur juga. Saya buat ada rap lah, ada muzik yang moden, tapi saya kata ini adalah untuk persembahan tarian dan sebagainya. Yang asasnya tu, basicnya Dondang Sayang tu tetap ada, maknanya tetap kekal dengan intronya yang tak berubah dan sebagainya. Jadi kalau saya nak sentuh berkenaan dengan teknik permainan Dondang Sayang ni, kalau dari segi pemain rebana dia, kalau dulu-dulu main rebana Dondang Sayang ni dia hanya basic asli saja. Walaupun dia ada 2 orang, 3 orang, dia pukulan dia sama. Maknanya pukulan rentak asli lah. Walaupun kita tahu dalam Dondang Sayang ada asli, ada inang, ada joget, ada mambo. Ini adalah 4 muzik yang rentak yang biasa kita sampaikan. Asli, inang, joget, mambo. Ataupun sekarang kalau yang saya buat, saya mulakan daripada asli, saya terus ke joget, ada juga. Dan kebiasaannya kalau kita mengiringi tarian, kita tengok apa kehendak mereka tari, kadang-kadang mengikut sebab Dondang Sayang ni kalau sepantun pun lebih kurang dekat 3-4 minit juga sepantun. Kalau tak silap saya 2 minit lebih 3 minit. Itu baru satu pantun. Itu baru disoal belum dijawab. Jadi kalau kita ikut macam yang dulu punya style, dia orang hanya main rentak asli, sebab tu boleh sampai ke pagi dia main. Sebab memang rentak asli tu slow, relax. Jadi panjang, berjela-jela panjang. Jadi sekarang ni ada juga muzik yang kita ubah semula, kita ambil pembayang dia sekali, terus ke maksud. Ada juga yang tegur sebab tak nampak dia punya yang asal. Sebenarnya benda tu ada, cuma kita pendekkan. Kita bagi pembayang dan kita terus maksud. Tapi apapun, saya tunjukkan sedikit berkenaan dengan rentak Dondang Sayang asli. Maknanya kalau dulu dia ada 3 rebana. Rebana ibu, rebana anak dan rebana keras. Rebana keras ni karakter dia lebih dia macam kompang aja, cuma dia besar sikit dan bentuk dia macam rebana moden macam rebana ni, cuma bentuk asal dia macam pasu bunga. Dia lebih kurang saiz 10 ke saiz 12. Kemudian rebana ibu 16, rebana anak 14. Jadi macam dulu Dondang Sayang ni dia orang main 3 orang ni. Seorang tu kadang-kadang di kalangan pemain rebana juga berpantun, dan ada seorang pemain violin lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, memang rebana semata dengan penyanyi saja. Sebab dia berpantun saja. Contoh dia macam, tapi itu saya cakap, Dondang Sayang yang dulu yang setahu saya, orang dulu main Dondang Sayang ni dia hanya basic saja. Dia punya rebana dia. Contoh asli dia. Itu yang ketiga-tiga orang tu yang main. Jadi bila dah ada mungkin orang yang faham untuk dalam muzik tu, dia cuba tingkahkan, dia cuba improvise muzik tu jadi nampak lebih sedap dan sebagainya. Datanglah karakter rebana anak punya karakter untuk membantu dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni kalau kita
bila kita main lagu asli, Dona Sayang asli ni, kalau seorang pun muzik dia mungkin daripada segi pergendangan tu dia nampak penuh. Contohnya macam itulah. Sebab Dona Sayang ni dia tidak terlalu perlahan tempo dia. Kalau dengar pada intro pada violin tu, biasanya dia mengejut-mengejut. Na 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 ni na 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 na. Tapi kadang-kadang yang saya dengar orkestra yang main, dia ikut flow betul-betul, memang relax, slow, sedap. Tapi sebenarnya kalau ikut yang dulu punya, ikut mood pada yang pemain violin tu. Kalau rasa dia nak balik cepat, lajulah dia main. Kalau tidak, dia duduklah relax, main slow-slow. Tapi itulah karakter dia yang sebenar. Dona Sayang punya mood. Jadi bagi saya sekarang ni bila kita dah ada pelbagai alat, contohnya kita ada bass yang menggantikan gong, kita dah ada drum lagi kan. Jadi benda-benda tu yang menambahkan cantiknya muzik Dona Sayang tu digandingkan dengan keyboard, gitar dan sebagainya. Kalau ikut dulu itulah dia, tapi sebenarnya sekarang ni ada setengah orang dia nak yang original. Kalau kita main-main di majlis-majlis kahwin, dia nak dengar yang betul-betul Dona Sayang betul. Maknanya satu violin, rebana dan juga gong. Masih ada juga permintaan yang macam tu. Walaupun kita bawa turun satu grup macam biasa, tapi bila orang nak macam tu, kita main lah. Kita tetap main juga. Cuma kita tunjukkan apa yang asalnya Dona Sayang tu. Okey, itu daripada segi pergendangan lah. Okey, kalau daripada accordion. Sebenarnya accordion ni satu alat yang bagi saya dalam Dona Sayang ni alat yang baru. Kerana accordion ni karakter dia boleh pegang chord. Jadi dia membantu untuk penuhkan muzik tu. Biasanya Dona Sayang ni kita main dalam key nada D. Ada setengah pihak mengatakan Dona Sayang tak boleh main dalam key lain, hanya key D saja. Saya menafikan. Bagi saya, kalau secara formal dalam muzik ni, kalau kita nak memainkan apa saja lagu, kita mengikut pada nada penyanyi, bukan pada nada original lagu. Kalau kita fikir balik, Dona Sayang ni dia terpekik tau. Dia memekik, dia menyanyi tu macam memekik kalau yang perempuan ni. Tinggi semacam. Kalau generasi sekarang ni mungkin tak ramai yang boleh dapat nada yang macam tu. Takkan kita nak paksa. Dia dalam nada key yang tu. Jadi kita mengikut kesesuaian lah. Maknanya kalau dia tak boleh D, kita main C. Kalau tak boleh C, mungkin pakai G. Macam-macam. Ramai macam-macam penyanyi yang kita jumpa. Kadang range penyanyi tu memang setakat itu saja. Walaupun dia boleh menyampaikan Dona Sayang tu dengan baik, tapi key dia tak boleh sama dengan yang original dalam D tu. Orang dulu memang semua D. Bukan main tinggi lagi, baik lelaki, baik perempuan. Tapi kebanyakan orang perempuan lah. Dalam nada D ni, bila Dona Sayang memang tinggi. Memang tinggi range dia. Jadi saya memang selalu saya tekankan, Dona Sayang ni memang original dia memang dalam key D. Tapi kita tak boleh main mengikut apa yang tu. Kita mengikut pada nada penyanyi. Sebab kalau kita still nak ikut dalam D, contoh dalam pertandingan, baru-baru ni saya ada mengiringi pertandingan Dona Sayang kebangsaan Joran SPRM. Ada beberapa penyanyi yang tak boleh dalam key D, dia perlu turun. Jadi ada yang jumpa saya kata tak boleh, salah tu. Saya rasa bagi saya tu bukan salah. Dan memang dia tak boleh sampai, tapi dia boleh menyanyi dengan baik, cuma key dia je yang tak sampai. Tapi saya rasa itu satu benda yang kita perlu tekankan. Kalau rakan-rakan saya yang di Melaka ni dengar, mungkin boleh sama-sama kongsikan untuk kita perbetulkan. Sebab saya tak nak benda ni masih ditokok lama lagi. Dona Sayang bila main saja tak main key lain, mesti kena main dalam D. Salah apa saja pun kita boleh sampaikan mengikut apa nada yang penyanyi itu mampu. Okey. Saya nak Dona Sayang ni sebenarnya dia sikit lebih kurang macam setiap lagu dia ada bunga dia, ada intro dia.
Contoh macam lagu Zapin ada Taksim dia, ada Wainap dia, begitu juga Dona Sayang. Cuma pelbagai. Mungkin cara saya main yang sahabat-sahabat saya tengok hari ni, itulah dia. Dan ada pemain akordin yang lain di Melaka, lain bunga dia. Jadi benda ni tak ada yang sama. Tak ada yang sama daripada segi pembukaan dia. Contoh dia, biasanya kalau saya akan buat bunga dia yang bakal saya tunjukkan ni, itu sebagai pembuka. Sebelum dia menyanyi tu, dia akan berpantun. Dia akan berpantun sepantun ataupun dua pantun, dia berlawan dulu. Sebagai kata orang pembuka sebelum masuk punya lagu Dondang Sayang tu. Kalau saya biasa di Melaka, kalau saya lah, ini saya punya bunga lah, ini air saya punya. Maknanya sebelum saya masuk ke intro Dondang Sayang, itulah dia. Dia akan berlawan pantun dia dengan dia dulu, sama ada sepantun atau dua pantun. Jadi selepas tu, biasanya violin lah yang akan ambil alih tugas saya. Tapi sebabkan hari ni violin tak ada, tapi insyaAllah takkan saya akan bantu sekejap lagi. Saya tunjukkan sikit ya. Selepas tadi tu, kita akan terus masuk. Itulah sedikit pengenalan untuk Dondang Sayang. Itu pantun lah. Itu dalam rentak asli. Untuk rentak asli. Sebenarnya biasanya kita main pelbagai rentak lah. Yang macam saya cakap tadi, basicnya tu asli, inang, joget dan mambo. Jadi kalau sahabat-sahabat saya yang ada pada hari ini melihat apa yang saya mainkan ini, jangan anda rasa nanti bila tengok orang lain tu lain, anda cakap orang tu salah. Sebenarnya tidak. Dia sebenarnya Dondang Sayang, lagu-lagu Dondang Sayang bagi saya seorang pemain akorden ni dia ada karakter masing-masing dan cara masing-masing. Asalkan lagu tu dihantarnya, penyanyi tu boleh masuk, penyanyi tu mudah masuk dan betul form dia, maknanya benda tu tak salah. Cuma kadang-kadang perbezaannya daripada segi air masing-masing punya sentuhan untuk akorden ni.
Saya rasa ramai yang mampu main dondang sayang dengan baik, tapi cara yang tersendiri. Walaupun kadang-kadang dengar yang di dalam CD macam Dr. Nizam cakap tadi, dia punya saya nak membezakan sedikit. Ada setengah orang dia akan ambil yang part yang ni, sama je. Tapi ada setengah orang kata yang itu version Tanjung Busurat. Kalau yang tadi ini laku. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi pertikaian juga. Ada orang, ada juga sahabat-sahabat saya yang bertanya, macam mana Tanjung Busurat? Saya sendiri nak menjawab pun saya cakap Tanjung Busurat pun pelik juga. Tapi apa yang saya faham bila saya bersama dengan tokoh-tokoh orang saya Melaka, yang saya tahu itu penghantar dia tu, yang tadi itu macam saya cakap tadi, yang ini ini Tanjung Surat. Kalau yang diambil itu Melaka punya. Dan satu lagi, perbezaan Tanjung Surat ni kalau tak silap saya, yang saya tanya kepada penyanyi saya, yang penghujung ni dia akan ambil nada yang tinggi. Dia akan ambil nada yang tinggi. Contoh macam kita dah nak habis yang last part tu. So nada yang sebelum tu dia akan panjat lebih tinggi. Kalau yang asalnya dia sama saja yang macam awal. Tapi kalau untuk Tanjung Surat, itulah dia. Apa yang saya faham dan apa yang saya tahu daripada rakan-rakan saya, perbezaan. Sebab dondang sayang ni selalu sangat orang bertanya berkenaan apa bezanya dondang sayang Tanjung Surat dan dondang sayang Melaka. Saya nak cakap pun saya tak pandai. Saya kadang-kadang pun saya beralas cakap benda tu. Sebab kalau nak ikutkan dondang sayang Singapura pun ada, Pulau Pinang pun ada. Cuma penyampaian tu berbeza-beza. Dan yang terbaru saya pernah dengar dondang sayang daripada Medan. Dia panggil dendang sayang. Rakan saya daripada Medan, Abang Syaiful Amri, dia yang menyampaikan. Gunung Sama je Sayang. sebenarnya. Gunung Sayang ya. Terima kasih Roger. Betulkan saya. Sama je sebenarnya. Cuma perbezaan dia saya tengok daripada segi dekat chorus tu dia ada beza sikit. Dengan muzik dia lah. Ada sedikit lah. Tetapi daripada segi intro dan sebagainya sama. Tak ada banyak bezanya. Sebab tu cuma bila saya bertanya dengan dia, bang, tu lagu apa? Dia kata, ni lagu tu saya cakap, oh tempat saya Dondang Sayang. Dia kata tempat dia Gunung Sayang. Sebenarnya lagu tu sama. Tapi kita pun tak tahu dia dapat tu dari mana dan yang kita punya ni dari mana dan siapa punya. Sebab dia pun ada, kita pun ada. Cuma adalah perbezaannya daripada segi muzik dan penyampaian. Okay, saya nak tanya. Okay. Saya nak tanya Cik Rozi. Yang apa tu, apa bersurat tadi tu? Tanjung Bersurat. Tanjung Surat. Tanjung Surat tu kat mana Johor. Johor, ya. Oh, Johor. Dari mana Johor. tu Cik Roger? Kalau ikutkan sejarah daripada Kota Tinggi. Kota Tinggi. Kota Tinggi kan ada bandar lama. Jadi kat situ terjadinya Tanjung Surat. Dia sebenarnya ada kisah sang nila utama. Jadi itu terjadinya pertama Dondang Sayang, tapi tak ada muzik, diiringi dengan muzik, hanya pantun saja. Okey. Maksudnya dia menyanyi dengan key jugalah. Cuma tidak ada dengan muzik. Tak ada dengan muzik, betul. Hanya menyanyi saja, hanya berpantun. Betul. Saya ingat nenek saya dulu, masa saya kecil-kecil umur 4-5 tahun dulu, dia menyanyi tanpa ada alat muzik tapi pantun dia tu berlagu. Dan saya pun masih ingat lagi lah. Mungkin itu nanti satu masa saya akan reveal lah lagu-lagu tu macam mana. Dan kita akan buat semula lagu tu. Okey, saya buka kepada soalan setakat ini setelah Cik Fauzi menerangkan beberapa perkara. Kalau ada sesuatu yang nak tahu. Ya. Seminit saya punya lidah ni, saya nak betulkan sekejap. Tak apa, betul. Okay. Sementara tu siapa yang nak bertanya nanti saya boleh tanyakan pada Cik Fauzi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita di hujung ni nanti kita akan
ada semua peserta yang akan mendapat sijil lah, yang mana kita boleh email pada penama. Nanti kita akan bagi link dia. Ya, ada soalan daripada siapa-siapa? Pada Encik Hafiz Burhan, RJ Borneo, Cik Nizam Masum, Cik Din Atan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, nak bertanya sikitlah berkaitan tentang nada dalam lagu Dondang Sayang ni. Yang kita tahu tadi yang kata sebenarnya orang-orang dulu banyak bermainkan lagu Dondang Sayang dalam nada D. Adakah sebab nada D tu lebih kepada open string? Kalau dari sudut technical musicnya, permainan instrumen tu dalam open string. Ni saya tak pastilah kalau dari sudut instrumen lain, tapi kalau kita tengok dalam gitar, dia adalah open string. Maksudnya open string ni permainannya lebih kata orang sound tu lagi, irama tu lagi sedap lah. Mungkin lah, ini pandangan saya punya pertanyaan lah. Adakah sebab itu? Silakan Cik Fauzi. Okey, terima kasih yang tanya. Okey. Bagi saya pula, kalau nak kata mungkin itu dalam instrumen gitar. Tapi kalau kita tengok dalam apa? Instrumen violin. Kalau dalam D tu, dia ambil third position kalau tak silap saya dalam D tu. Dia tinggi. Dan bagi saya dalam violin tu agak susah jugalah kalau nak dimainkan dalam nada D tu. Tapi bagi saya pula, kalau nak kata sedap, sebab kan memang lagu tu dah tercipta dalam key yang itu, jadi memang dah terbiasa dengan key itu, mungkin itu yang nampak dia lebih kata orang, itulah identiti Dondang Sayang bila dalam nada D. Tapi bagi saya, kalau dalam instrumen gitar tu betul lah, memang banyak pada open string. Tapi kalau instrumen yang lain saya rasa tak ada, sama je. Dan kalau mengikut apa kata-kata rakan-rakan saya, keselesaan dia orang bermain dalam key D tu menjadi salah satu faktor lah, sebab memang dah dilatih ataupun memang asalnya begitu kan. Jadi bila kalau contoh dalam violin, sebab Dondang Sayang ni intro dia pada violin, dialah yang membawakan lagu tu. Kalau diturunkan kepada C, mungkin teknik untuk bermain tu susah bagi orang lama-lama ni, bagi orang-orang yang zaman-zaman datuk nenek saya dulu, mungkin key tu akan bertukar. Ada setengah sahabat saya terpaksa bawa dua violin kalau nak main key yang berbeza, sebab nak memudahkan kerja. Sebab nak tune balik, nak dapatkan balik dari D nak turun ke C tu, dalam C tu position untuk dalam violin tu susah. Jadi diorang bawa dua violin, satu dalam nada C, satu dalam D. Jadi jari dia tu tepat dekat situ juga, cuma dia turun aja, dia tuning saja balik. Itu yang bagi saya, itulah jawapan yang saya boleh bagi. Tapi kalau apa yang Cik bertanya itu betul jugalah, kalau dalam gitar betul lah ada banyak pada open string dan benda tu memudahkan dan juga sedap juga kalau dimainkan. Terima kasih. Mungkin saya boleh tambah sikit lah. Saya nak tambah sikit. Okey. Silakan. Okey, saya setuju dengan Cik Ahmad tadi soalan tu, dan saya setuju juga dengan Abang Fauzi tentang open string tu. Kalau orang Ghazal bermain lagu Dondang Sayang, orang Ghazal ni dia akan turun tune. Kalau violin tu akan turun satu note. Ya, betul. Gitar dan gambus semua turun. Jadi Dondang Sayang dia akan bermain dalam C selesanya. Macam gitu. Jadi kesedapan orang Ghazal tu akan bermain pada C. Kalau dia suruh main D, dia akan susah sikit. Jadi untuk bermain dalam C tu akan lebih mudah untuk open. Memang digunakan open tu untuk lebih kesedapan tu sebenarnya. Jadi nyanyian, cara teknik nyanyian dan muzik sedapnya C untuk orang Ghazal. Untuk Dondang Sayang memang dah already D lah. Original. Begitu. Okay, memang betul juga tu. Saya pun nak tambah sikit lah. Sebab saya pun main violin juga. Kalau D dalam untuk main lagu Dondang Sayang, dia memang open string. Dia punya double stop antara note D dan note A tu memang itulah yang buatkan bunyi lagu-lagu Dondang Sayang tu ada melekat sikit. Kalau tak percaya tanya dengan siapa tu, Cik
Hairi Ibrahim sekejap lagi kan. Kita minta dia tunjukkan lah macam mana cara, kat mana position jari tu. Boleh Cik Fauzi Boleh insyaAllah. Boleh kejap lagi kita tengok je lah. Betul ke yang D tu mudah sikit untuk pemain violin ni main. Tapi kalau saya sendiri memang dia start memang betul third position tadi, start pada fourth finger, pada D atas tu, bila dia turun ke bawah, A dan E tu kita boleh double stop, D dan A pun kita boleh double stop. Memang sedap bunyi dia. Memang menjadi Betul. bunyi macam orang sayang punya bunyi lah. Betul, betul. Okey, sambung lagi Cik Fauzi. Lagi apa okey. ada soalan lain? Soalan lain? Ni dah mula praktikal lah ni inilah bengkel sebenarnya. Silakan Cik Din Nathan ke nak tanya pasal nyanyian ke. Okey, saya nak tanya. Dia ada gaya nyanyian yang saya pernah lah, orang-orang lama juga bila saya main yang Dondang sayang, mati kan? Dondang sayang. Mana satu tu? Kan ada yang tak mati, yang tengah-tengah dia duduk. Mana satu yang betul? Okey. Dondang sayang. Bagi saya pula ada sekarang ni ada juga yang tak menyebut dondang sayang, ada yang juga sebut macam-macam lah. Wahimah sayang dan sebagainya. Tapi sebenarnya nada tu bagi saya selagi dia tak lari daripada key yang kita ni, maknanya benda tu betul. Cuma yang betul-betulnya saya sendiri pun confused. Sebab banyak penyanyi berbeza-beza. Contoh macam tokoh kita, dia ada style dia sendiri. Tapi mungkin ada yang betulnya apa yang dia bawa tu lah. Tapi yang generasi yang seterusnya berbeza sedikit. Tapi kalau yang macam doktor tanyakan tu, bagi saya yang pertama tu lah yang biasanya dibawakan. Jadi kalau dah itu maksudnya dia turun pada key dia lah. Ya, Dondang sayang. Betul. Saya nak tambah sikit yang saya faham doktor cakap tu. Dia akan patah balik. Biasanya yang saya tahu yang kalau bermain dalam nada D, dia akan turun pada nada D itu biasanya Melaka. Melaka style. Tapi kalau dia bermain dalam nada D, turun pada nada E, biasanya itu Deli. Atau Tanjung Surat. Contohnya, kalau tidak ada dondang sayang. Itu Deli. Tapi kalau orang Melaka takkan nyanyi macam itu. Dia mesti, kalau tidak kena tuan, ala dendang sayang. Dia akan turun pada nada tu. Mati balik Okey, cantik. Okey, best. Roger dia memang bab vokal ni, nyanyian memang hebat dia. Alamak. Ya, dia masuk tu yang best tu. Sebab saya mengkaji asli dan ghazal, jadi dorang sayang pun dah terikut. Dah terikut sama. Best. Memang bagus. Lepas ni kita bengkel juga Cik Roger. InsyaAllah doktor. Allah. Tahun depan insyaAllah kita atur tu betul. Satu-satu. Okey, ada lagi soalan yang lain? Kalau nak faham tentang apa lagi. Mungkin Cik Hairi ada nak tambah ke? Saya masih menunggu oleh beliau ni. Tadi ada dah dalam tu. Dia duduk diam ni. Cik Hairi. Apa yang kita bincangkan semalam tu. Ada tu. Ni sahabat saya. Saya kenalkan juga ni sahabat saya, rakan sekerja saya. Dia seorang pemain gambus, pemain violin dan juga gitaris di Brigade Seni Melaka. Dan dia akan bantu saya untuk menunjukkan teknik ataupun dondang sayang punya intro. Jadi kalau saya dapat bersama dengan dia, saya main rebana, dia main ni, insyaAllah. Saya takut lag je dia punya internet ni. Saya dah nampak macam Cik Hairi tunjuk muka sikit. Kejap. Saya besarkan. Dia. Tu dia. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Okey, saya silakan tunjukkan sikit macam mana cara main violin tu.
Rupa tak Rosin lah. Dia licin, Bo ni. Ha. Terbaik. Terima kasih. Si violin tu. Doktor, lama tak main. Doktor Nizam. Sebab tangan ni, kanan ni dia tak boleh nak ganas-ganas. Faham. Boleh lepas insiden kan? Ya. Faham. Tapi dia punya sentuhan tu, ya Allah. Tak adalah. Menusuk. Lah segan saya. Menusuk. Saya segan. Cuma Okey, tinggal, boleh saya nak tolong mungkin nak. Saya cuma nak tolong si Encik Fauzi dia. Dia kata, Ri, kau tolong aku masuk. Kau tolong aku main violin je. Terima kasih banyak, Ri. Terima kasih banyak. Mungkin yang bertanya tadi ada Nizam Masum tadi, dia bertanya pasal key D kan Cik Airi? Ya, key D. Apakah key D ni sesuai dengan lagu Dona Sayang dan memudahkan permainan dan ataupun macam mana? Cuba Cik Airi terangkan sikit. Okey, sebenarnya setiap orang individu vokal ni, dia range vokal dia berlainan. Tak sama macam yang kata nak nyanyi D tu, tak semestinya nyanyi D. Kadang-kadang orang akan nyanyi turun satu C. Tu je bezanya range vokal tu. Kadang-kadang orang tak selesa dengan D sebab D tu kalau yang Melaka bila tinggi, dia mesti nak ambil ni. Kalau yang tanya surat ya. Kalau macam tu tanya suratnya. Kalau yang Melaka ni terus ambil. Tu beza, tapi sebenarnya bagi saya individu punya karakter vokal sama ada C atau D pun sama juga. Tapi tinggal lagi kalau orang main violin ni, kalau main C dia kena turun satu lah. Bak kata macam Roger cakap tu kena buat dua violin. Tapi kalau C saya boleh try juga lah. Jadi dalam C ni mungkin air dia tak sama macam D lah. Kita dapat dengar dalam C tu. Tak ada double stop, tak ada open string. Kalau kita main dalam key, dia ada double stop. Double stop ni macam kata Dr. Nizam tadi double stop. Sebab nak dengarkan dia punya dua note yang 1 dengan 5. Faham maksudnya Dona Sayang sama konsep dia macam ghazal sebenarnya. Kita ambil contoh lagu Seri Mersing. Kalau Seri Mersing saya akan suruh pada rakan-rakan siapa-siapa akan bermain dalam nada F.
Jadi kalau okey. seseorang penyanyi itu tak sampai, suara dia agak Hmm. agak rendah, tak nak tinggi, dia menggunakan teknik Ya. parsi. Maksud teknik parsi tu dia ada oktavnya, oktav yang lower oktav. Cara nyanyian dia. Sama macam Nurang Sayang. Nurang Sayang ada oktav Betul. tingginya, ada oktav tengah dia, ada Ya. oktav low-nya. Kalau kita nak Betul. bandingkan dengan arwah Nyonya Tan dengan Mak Nona, kan lain range Ya, dia. ya betul. Tapi Ya, betul. macam mana dua tokoh ni boleh menyanyi dalam key Nada yang D, sama. nada yang Ya, sama tapi teknik berbeza. Itulah ya betul. Betul. seni Nurang Sayang Hmm. yang saya rasa macam Melayu tulen lah. Melayu tulen sangat. Cuma sayangnya Betul. sekarang ni Roger, yang kita dapati penyanyi-penyanyi yang ada sekarang ni kebanyakannya tidak dapat membawa dengan cara yang sempurna lah, yang sempurna bagi saya lah. Sebab majoriti kebanyakan sekarang ni memang dah tak jumpa dalam key D yang betul-betul untuk penyanyi yang ada kat Melaka ni, kebanyakannya dah turun C. Turun satu. Okey lah, kita akui range dia rendah. Cuma macam Roger cakap tadi tu betul. Teknik penyampaian tu antara oktav-oktav tu, kalau kita turun apa saja key pun mungkin dia boleh ikut apa yang asalnya. Tetapi sekarang ni di Melaka khususnya memang kita tak dapat betul-betul kata orang nada dan air Dondang Sayang yang betul, yang macam Allahyarham Nyonya Tan dan juga apa ni Mak Nona. Walaupun macam Roger cakap tadi, dalam key yang sama, dalam nada yang sama tetapi berbeza cara pembawaan dia. Dia bermain daripada oktav dan sebagainya. Ya, itu keunikan dia. Tapi sayangnya penyanyi sekarang ni kebanyakannya tak dapat. Walaupun dia boleh nyanyi dalam nada yang betul, nada D, tapi dia tak dapat. Jadi itu yang bagi saya di Melaka, kita masih meneruskan untuk mendapatkan bakat-bakat tu sebagai pengganti yang mana dah tak ada, dan yang mana yang ada yang dah tak boleh ni pun kita kena, saya rasa bukan saja di Melaka sebenarnya, berkenaan dengan nyanyi lagu-lagu asli ni, boleh kata seluruh Malaysia pun mempunyai masalah yang sama. Saya tak tahu sebab apa, sama ada tak minat ataupun dia malu nak membawakan lagu-lagu sebegini. Itu yang Bagi saya, ini Cik pun Fauzi, bagi saya pendedahan. Kita tengok pendedahan. pendedahan sekarang dan kita punya tokoh-tokoh pun makin lama makin tak ada. Betul. Jadi Yes. kita tak ada lagi pembelajaran dari segi fizikal. Ya. Macam-macam orang lama. Contoh Itu macam salah satu kalau lah. kalau Abang Fauzi tahu, saya antara anak murid Pak Barim sebenarnya. Ya. Saya belajar macam mana nyanyian Pak Barim. Pak Barim kalau kita belajar, asal-asal nak belajar Nurang Sayang, saya bukan belajar lagu. Saya belajar macam mana pantun. Selagi kau tak pandai pantun, kau jangan Nurang Sayang. Jangan berani kau Nurang Sayang. Jadi sampai masa tu saya fikir, kenapa Pak Barim cakap macam itu? Saya fikir, oh inilah maksudnya. Maksudnya kalau Nurang Sayang yang Melaka punya style, dia mencampurkan metafora diri dia sendiri. Maksudnya Pak Barim mungkin orang dia pergi ke sawah, ke bendang. Jadi dia menggunakan pantun-pantun, dia turun ke bendang, ada Environment yang ladangnya, ada lah. ada sawahnya, ada pokok ketapang, pokok pisang. Jadi dia menggunakan benda-benda tu. Dan nyanyian juga. Arwah Pak Ngah juga ada ajar saya. Dia kata kalau nyanyi Nurang Sayang, kalau kau nak nyanyi sedap tu, kau Melaka lah, dia kata. Macam, kalaulah tidak kerana bulan. Bukan. Dia nak, kalaulah Dia mesti tidak mati. kerana bulan, dah, kira bintang terbit pagi. Itu memang betul-betul Melaka, Melayu style. Itu yang saya dapat, alhamdulillah. Saya belajar. Ya, betul. Apa yang Roger cakap tu memang betul. Cuma itulah saya cakap, satu pendedahan tu memang betul, tapi bagi saya pula sekarang ni, kalau kita nak cerita pasal pendedahan, walaupun mungkin secara fizikal mungkin sekarang ni bermasalah, tapi saya rasa zaman sekarang ni terlalu mudah untuk mendapatkan bahan. Contohnya di YouTube channel, kita tekan saja kita boleh dapat. Tapi sayangnya anak-anak muda yang pelapis-pelapis sekarang ni mungkin dia tidak menggunakan sepenuhnya apa yang ada di media sosial ni untuk membantu, dan masih mengharap lagi macam yang Roger cakap, perlukan ada apa nama ni, ya betul, berguru tu memang penting untuk sesuatu. Saya sendiri pun sebagai seorang pemain akordion, idola saya adalah Allahyarham Pak Ngah Suhaimi dan juga Eksatan. Dua-dua orang ni memang saya sangat minat, termasuk dengan Cik Mat Yusof. Jadi waktu permulaan saya main akordion tahun 90-an dulu,
saya tak ada, kita nak dapat bahan-bahan tu hanya melalui kaset. Masa zaman-zaman sekolah pun nak beli pun tak mampu kan. Jadi curi-curi dengar dekat kadang-kadang kalau dekat radio tu ada dapat dengar dengan seimbas pun jadilah. Jadi kita praktikkan kat rumah. Tapi bagi saya sekarang ni teknologi dah cukup maju dah. Apa sahaja nak dekat dalam ni semua dah ada. Pucuk pangkalnya pada kita nak dengan tidak. Sebab tu saya cakap zaman sekarang ni anak-anak muda ni yang peringkat-peringkat ni dia hanya menggunakan platform media sosial ni lebih kepada bersuka, bergembira tapi tak menggunakan untuk mencari ilmu. Selain sebab bagi saya sekarang ni paling mudah. Apa yang kita nak dekat situ semua ada, kecuali mak dengan bapa aja yang tak ada kat dalam YouTube ni. Yang lain semua ada. Kita rajin atau tidak. Jadi saya sangat menyokong apa yang Roger cakap tu. Berguru tu memang penting lah. Maknanya lagi ramai guru kita ada, lagi bagus lagi kita. Dan kita boleh pilih yang mana bagus dan mana tidak. Sebab kita pun kena fikir, tak semuanya guru-guru yang ada ni ada yang betul, ada yang tidak. Tapi kita tidak menidakkan semua tu. Jadi benda-benda tu yang kita perlu teruskan. Macam saya di Melaka juga begitu. Nak dapat pelapis pemain podium pun tidak. Saya frust juga kerana mungkin faktor alat accordion ni sejenis alat yang satu ni dia unik. Dan keduanya harga dia juga boleh tahan lah juga kan. Kalau kita nak belajar, nak beli pun memang mahal. Tapi sebenarnya benda tu kalau kata dah minat tu saya rasa itu bukan penghalang lah. Sebab saya dulu pun asal-asal pun macam tu juga. Dan saya pun bukan datang daripada keluarga yang senang. Dan dalam adik-beradik saya juga bukan ada seorang pun dalam orang seni, hanya saya seorang. Daripada 7 beradik saya lah yang terlibat. Pada permulaannya keluarga pun macam yakin tak yakin, kau ni biar betul. Tapi alhamdulillah saya dapat buktikan dan walaupun saya rasa belum sampai yang betul-betul saya tak pernah puas apa yang saya ada sekarang ni, tapi alhamdulillah saya boleh buktikan pada keluarga yang saya mampu meneruskan benda-benda yang kata orang dah mula nak lupakan. Antaranya diorang sayang lah. Sebenarnya diorang sayang kat Melaka pun bermasalah. Tak bukan kata ni dia dah mula macam kurang mendapat perhatian dan sebagainya. Yang kita di Brigade Seni pun kita kerap memainkan peranan untuk terus kekalkan budaya kita. Sebab itu adalah jati diri ataupun identiti negeri Melaka sebenarnya. Begitu juga dengan Johor, dengan Ghazalnya kan. Jadi saya memang sangat menyokong apa yang Okey, Assalamualaikum. Okey, mungkin ini satu cadangan lah sebab saya nampak dari sudut penerahan pada peringkat akar umbi lah, daripada peringkat budak-budak muda. Adakah kita perlu mengutarakan kepada pihak KPM, maksudnya silibus muzik dalam sekolah rendah tu perlu mengikut irama ataupun model muzik kenegerian. Maksudnya dekat situlah daripada awal pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar yang belajar muzik dah nampak muzik akar apa maksud saya cakap budaya muzik Johor ataupun Melaka ataupun Negeri Sembilan ataupun Pahang. Maknanya jangan kita terlalu buat muzik silibus muzik moden. Maksudnya moden tu globally kan. Jadi kalau kata dia daripada situ dah diterapkan, mana ikut negeri lah. Silibus tu berbeza ikut negeri. Adakah itu baik untuk implement lah? Wah, itu soalan tu memang bukan sekarang, Cik Mat. Memang soalan tu daripada tahun 90-an sebenarnya. Kita memang, minta maaf cakap, memang institusi sekolah-sekolah seni ataupun sekolah-sekolah muzik memang bertuhankan barat sebenarnya. Sampai sekarang, bertuhankan barat. Saya berani cakap memang bertuhankan barat. Diorang tak berani, kita tak berani nak menggazetkan lagu-lagu Melayu ni sebagai jati diri. Dan tak ada siapa yang menulis dengan baik, hanya menulis untuk rujukan yang ini lagu Melayu daripada siapa, ini daripada pusat kebudayaan ni. Tapi tak dah menggazetkan benda tu kewajipan kita orang Melayu mesti main lagu ni di setiap sekolah. Betul. Memang kita dalam ada persatuan dekat Malaysia yang baru kita adakan, kita yang menggesakan benda ni pada kerajaan supaya kita buat silibus benda ni
masukkan dalam sekolah, lagu ni tak akan mati. Ya, ini mungkin antara kesan penjajahan dululah pada tahun Betul. 1511 bila Melaka tumbang, di mana sejarah Melaka tu dihapuskan. Jadi dari situlah diorang dah mula terapkan untuk menghilangkan budaya-budaya Melayu. Betul. Kan? Jadi sampai sekarang patutnya kerajaan akan dah peka lah. Betul. Sebenarnya saya nak sentuh sedikit. Contoh di Melaka lah. Di sekolah-sekolah sebenarnya, walaupun secara formalnya tak ada macam yang Cik Ahmad cakap tadi tu, silibus-silibus yang perlu kita terapkan, tetapi bagi saya setiap negeri pun saya rasa ada unit-unit perkembangan muzik tradisional ataupun muzik budaya negeri masing-masing. Dia orang buat, contoh di Melaka ni ada Institut Seni Warisan, sebelum ni Institut Seni Malaysia Melaka, ISMA. Dia adalah sebuah agensi yang ditugaskan untuk memperkembangkan muzik dondang sayang, bersyair dan sebagainya. Tetapi kita dapati, sebab saya adalah salah seorang tenaga pengajar pada tahun 2004 sehingga 2007, sangat amat mendukacitakan, kerana apa yang kita lakukan, yang pertama sekali yang saya nampak dari segi teknikal, silibus yang formal berkenaan dengan dondang sayang tak ada, tak buat. Memang tak ada dekat Melaka, tak ada yang betul-betul. Kadang-kadang yang guru ni ajar lain, yang ni ajar lain, yang ni ajar lain. Jadi bila kita gabungkan anak-anak ni, dia jadi confused, jadi pening. Cikgu tu ajar lain, cikgu ni ajar lain. Itu salah satu faktor. Sebab yang memegang benda tu tak melakukan apa yang perlu dibuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat anak-anak Melayu ni, minta maaf cakap, bila perkara yang percuma, yang diberi secara percuma, termasuk peralatan, tenaga pengajar dan sebagainya, dia orang tidak mengambil kesempatan itu sebaik mungkin. Contoh pada zaman saya mengajar dulu, kalau hari Isnin sampai hari Jumaat, kita akan ambil kelas jam 2 hingga 4 petang, 2 jam. Minggu pertama kita hadir, kalau dalam kelas tu ada 20 orang, cantiklah 20 orang minggu pertama. Masuk minggu kedua, dia akan turun jadi, daripada 20 tu jadi 12. Hari besok tu kita datang jadi 4. Sudahnya tenaga pengajar je yang ada dekat dalam kelas. Anak murid dah tak ada dah. Alasan, sebab tu saya cakap, sebelum kita nak mulakan benda ni, kita kena buat satu program ataupun bengkel menerapkan nilai-nilai minat. Sebab minat ni macam-macam. Kadang-kadang anak-anak ni dia lebih minat nak dengar, minat nak tengok, tapi bukan minat nak belajar. Jadi itu yang saya rasa rugi. Dan saya selalu bercakap dalam, kalau saya dijemput untuk buat apa-apa talk berkenaan dengan muzik tradisional, saya selalu cakap, jangan satu masa besok anak-anak Melayu akan datang nak dengar dondang sayang ataupun sebaliknya, kena bayar pada bangsa lain untuk kita mendengar kita punya identiti ataupun kita punya jati diri. Sebab benda tu tak mustahil akan berlaku kalau kita tak teruskan untuk memberi galakan dan sebagainya. Sebenarnya sekarang ni saya melihat agensi-agensi lain juga pun walaupun banyak juga dia bagi buat, tetapi saya rasa benda tu tak berapa nak sampai. Tak berapa nak sampai kepada yang menerima. Saya tak tahu daripada segi apa yang tak sampai. Adakah sebab dia punya tenaga pengajar dia ke, ataupun muzik tu sendiri yang rasa anak-anak ni susah nak terima dan sebagainya, ataupun dia orang malu. Ini banyak faktor yang kita nak kena kaji. Tapi saya melihat secara peribadi, sebab saya sendiri pun dah mengajar, memang anak-anak Melayu ni banyak sangat membuang kata orang masa dan sebagainya dengan cara yang lain. Dan dia orang hanya macam saya cakap tadi lah, lebih banyak yang minat mendengar dan melihat, bukan untuk belajar. Sebenarnya saya tak rasa rugi, tapi akan datang saya akan rasa macam satu orang yang tidak bertanggungjawab bila kata budaya-budaya ni tidak dapat disampaikan dengan baik dan tiada penerus. Walaupun kita sekarang ni ada sekolah seni dan universiti-universiti juga memainkan peranan untuk semua pelajar dia, mewajibkan, tetapi
yang kebanyakan keluar sekarang ni lebih nak mengejar populariti dan tidak apa tidak menampilkan apa yang dipraktikkan di dalam universiti yang diajar. Sebab saya rasa kat universiti gamelan tu satu instrumen yang wajib untuk ambil tahu, muzik asli juga. Tapi sayangnya bila keluar dia orang lebih kepada ke arah lain. Jadi sebenarnya benda ni kita kena cari satu jalan bagaimana untuk kita menerapkan semula budaya kita ni kepada anak-anak akan datang, anak-anak termasuklah saya cakap anak-anak saya sendiri. Bagaimana cara untuk kita menaik taraf dan juga cara untuk penyampaian supaya mereka ni boleh terima dengan macam zaman saya lah. Saya tak ada kelas, saya tak ada apa, tapi disebabkan minat dan jiwa yang begitu mendalam dengan lagu-lagu ni sampai sekarang kawan-kawan saya pun cakap, dia ni kau bagi lagu lain pun kan jadi asli. Tapi sebenarnya kadang-kadang benda tu saya tak nafikan sebab jiwa tu memang jiwa dekat jiwa saya, tapi kita boleh mengorak benda tu asalkan kita tahu. Tapi sekarang ni anak-anak sekarang ni macam tak nak ambil tahu. Bila dengar, bila ni dia boleh tukar ke, kadang-kadang mendengar radio je kan, bila dengar lagu-lagu tu dia boleh tukar channel. Wah, tu saya cakap salah tu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kita kena sama-sama fikir macam mana nak apa cari jalan. Ni kita kena minta bantuan Dr. Nizam lah, orang yang pakar dalam bidang-bidang ni, macam mana karakter nak tarik minat anak-anak muda ni. Kalau macam saya ni, kalau saya tengok saya tak minat je, saya bye-bye, saya tak akan bagi. Sebab waktu saya mengajar dulu, ada bangsa-bangsa lain, ada Cina, ada India dan sebagainya kat Melaka ni. Jadi diorang ni adalah anak-anak murid yang boleh dikatakan yang setia. Kadang saya sampai, saya tak sampai lagi, dia orang dah ada dah. Ni dua bangsa ni. Jadi kita, saya bukan nak kata resis, tapi saya rasa dan tak salah juga kalau saya nak bagikan dondang sayang tu pada dia orang. Tapi macam saya cakap lah, tak mustahil satu masa nanti kita anak Melayu yang akan datang ni nak dengar dondang sayang ataupun lagu-lagu lain kena bayar dekat bangsa lain. Dia orang pula mainkan untuk kita. Tak mustahil akan jadi betul-betul selagi kita sendiri ataupun apa yang ada sekarang ni tak membantu. Saya tengok daripada pihak kementerian juga banyak diwawarkan, tapi sebenarnya benda tu macam tak jalan, macam tak sampai. Saya tak tahu sebab apa. Jadi isu-isu tu semuanya boleh kata setiap negeri ada masalah yang sama. Tapi Sebenarnya dekat Melaka sebenarnya kalau persoalan Abang Fauzi tu sebenarnya memang dah terjadi. Kalau ikutkan dekat London, ada satu arkib, saya tak pasti nama dia apa arkib tu. Diorang ada menyimpan rakaman permainan muzik di Melaka, Johor dengan Lingga pada tahun tak silap saya 1894. 1894. Maksudnya muzik Melayu apa yang ada masa 1894 tu. Tapi just rakaman audio lah. Rakaman audio yang kotak tu bang. Nanti dia pusing kotak tu yang lama tu. Tapi orang kita kalau nak tengok, masuk sahaja, belum dengar lagi tau, masuk saja lebih kurang 3,000 duit kita. Masuk saja, belum dengar lagi. Bayangkan. Macam itu, bayangkan. Jadi daripada situ kita punya maksud saya tu kita punya heritage sangat lemah. Kita punya pengumpulan kita hanya berdasarkan tokoh, tapi kalau tiada rakaman yang khusus, tak ada pemandangan yang khusus untuk tokoh-tokoh ni, lala mati bontang. Itu terjadi juga dalam Ghazal Johor. Banyak sebenarnya macam Dr. Nizam kata, apa tu? Tahun 70-an Dendang Rakyat, memang betul. Dendang Rakyat tu menyelamatkan penggiat sebenarnya. Daripada tahun yang setahu saya 73, dia habis tahun 88. Dendang Rakyat. Lepas tahun 88, Ghazal Johor, Dondang Sayang, Boria, DK Barat menurun. Menurun seturun-turun-turunnya. Jadi dari situlah kita tengok ada hampir pupus sebenarnya. Jadi tiada lagi nampak dekat TV pun tak mainkan. Betul, Lepas tu main kalau kita tengok, minta maaf saya kata, kalau siapa tengok ada satu tahun 2015 tak silap saya, Dendang Rakyat. Keluaran RTM. Saya dah happy masa tu. Saya dah gembira masa tu. Wah, Dendang Rakyat ada balik. Tapi malangnya, apa yang Dendang Rakyat yang ditonjolkan?
Dia hanya Band. tunjulkan band. Saya sangat Betul, sama. aduh. Alasannya dia kata takut tak trending. Takut tak siapa nak tengok. Itu yang kita kena tekankan kepada pihak atasan. Sekarang ni dekat channel-channel TV pun tak ada lagi siaran-siaran yang saya masih ingat lagi dulu Arwah Pak Angah ada satu slot. Tapi sayangnya pula time yang dia letak tu time orang dah tidur. Pukul 11, pukul 12. Betul. Waktu tu Arwah Pak Angah, Jeb dan geng-geng Suakarya dia perform lagu-lagu ni. Tapi waktu tu memang tak kena langsung. Memang time orang dah tak nak tengok dah, orang nak tidur, besok anak nak sekolah sebagai kita pun bekerja. Itu yang saya pun tak tahulah apa yang menyebabkan benda-benda ni sama nak kata terlepas pandang mustahil lah. Saya ingat lagi di Singapura Singapura TV Singapura tahun 70-an kot. Kelab Dondang. Kalau Cik Roger ingat lah. Ya, betul. Kelab Dondang tu dia main secara live, pantun secara live, semua bertukar-tukar permainan, menyanyi, sangat-sangat hebat lah. Betul, tokohnya lagi Cikgu Saleh Buang, masih ada lagi di Saleh Buang, siapa, Basir Suparti. Basir Suparti, betul. Pak apa tu yang main violin tu. Tarian tu dah Som Said semua tu. Som Said, betul. Yang menari-menari, yang menyanyi-menyanyi, main muzik sangat santai dan kita pun masa tu seronok lah. Masa tu budak-budak lagi. Tapi best. Dan Dana Rakyat macam saya cakap tadi, masa dulu kita menunggu-nunggu. Kalau katalah tukang karut ni sampai kita kenal nama dia. Daripada Pasir Putih lawan dengan Kota Baru. Siapa tukang karut dia? Semai Boleh apa semua. Kita tunggu. Sama juga dengan Boria daripada Penang. Boria dia pakai baju semacam color yang best. Okey, ada tak soalan lagi yang lain pada kawan-kawan ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai muzik lah. Muzik Senang Sayang ni. Silakan. Ada pertanyaan tak yang pada yang lain? Okey bang, sebelum ada pertanyaan ni saya ingat saya nak sentuh sikit macam cakap tadi lah berkaitan dengan Singapura. Saya rasa Singapura ni satu negara yelah kita pun sedia maklum Singapura bukan negara majoritinya orang Melayu kan, dan dia pun dipimpin oleh bangsa lain. Tetapi saya lihat di Singapura budaya Melayu ni kuat sehingga kan ada channel-channel sama ada radio dan TV yang menyiarkan budaya-budaya Melayu yang kekal sampai sekarang. Saya pun dah lupa channel apa tapi tetap ada sampai sekarang dengan lagu-lagu aslinya, Zapin, Gaza dan sebagainya. Tapi sayangnya macam dekat Malaysia ni, Wah kerajaan punya TV pun dah tak ada lagi dah. RTM. Walaupun ada radio klasik nasional, kalau tengok slot yang dia bagi untuk lagu-lagu asli ataupun lagu-lagu Melayu ni, yelah memang majoriti lagu Melayu tapi yang bersifat lagu Melayu asli dan sebagainya terlalu sedikit. Kalau kita dengar macam klasik nasional, kalau tengah hari itu dia boleh keluarkan lagu-lagu 60-an sampai ke petang. Tapi slot lagu-lagu budaya kita sendiri ni kadang-kadang aja kita dapat dengar. Kalau dulu kita ada radio Rikma dulu kan? Bila dah ditukar kepada klasik nasional tu saya tak nampak. Jadi apa sebenarnya fungsi yang diorang perlu yang dia nak tunjulkan, sedangkan nama pun klasik nasional. Contohnya kalau TV station swasta ni kita tak boleh nak buat apalah pasal dia nak target rating dan sebagainya. Jadi dia memang kalau di antara 10 mungkin satu aja dia pandang berkenaan dengan budaya kita ni, tapi yang dari pihak kerajaan sendiri pun saya tak melihat benda tu hanya kalau kita minta penjelasan boleh dikatakan macam momokkan sajalah, tapi tak ada yang realitinya. Jadi macam mana perkembangan untuk kita mengembangkan lagi budaya-budaya yang ada, contoh-contoh setiap negeri ni. Sebenarnya bagi saya Malaysia ni satu negara yang cukup unik dengan budaya. Setiap negeri dia, budaya dia memang orang, kadang-kadang kalau kita pergi dekat luar negara, contoh yang saya mengikuti beberapa negara untuk promosi, ada setengah tu orang tu menanti-nanti kalau dia dah jumpa last year, kita tahun ni dia akan datang, dia tunggu, dia nanti-nanti, dia nak tengok kita punya kesenian dan sebagainya.
Tapi sayangnya dari tempat kita sendiri ni orang tidak mengambil peduli. Inilah bagi saya kalau di peringkat saya sekarang ni pun orang tak ambil peduli. Ini kan pula tokoh-tokoh yang lama yang dah tak jumpa dan sebagainya. Walaupun ada agensi-agensi yang masih meneruskan mencari dan sebagainya, tapi sekadar mencari dan menziarahi saja. Apa yang dia ada untuk diketengahkan dan sebagainya hanya setakat mungkin hari ni kita jumpa, kita cakap, masuk dalam mesyuarat saja. Tak ada apa yang dapat dibentangkan, diteruskan. Walaupun sekarang ni kita tahu musim pandemik ni semua benda kita boleh buat. Tapi sayangnya dari peringkat kementerian dan sebagainya, macam Kementerian Pendidikan dan sebagainya, sebenarnya mereka yang perlu mengingatkan. Okey, saya bersetuju dengan Encik Fauzi tu. Sebab bila kita lihat pasal Singapura kita tahu Melayu adalah minoriti. Tetapi lagu national anthem dia pun dalam bahasa Melayu. Dan dia punya pemerintah bercakap bahasa Melayu walaupun Cina cakap bahasa Melayu dengan bagus. Sangat baik. Tapi tak sama pada Malaysia. Bangsa lain sebut bahasa Cina pun pelat-pelat. Kan? Kita sendiri tengok dalam parlimen sendiri kan. Tapi kita bukan nak mengutuk. Tapi actually itulah realiti dia. Dan macam kita sendiri kita tengok kita mengagungkan macam jazz. Jakarta Jazz apa semua kan. Acara tahunan. Kan? Jazz festival. Kenapa kita tak boleh buat satu muzik Melayu yang actually annual punya festival kan? Contoh macam di Melaka terkenal dengan satu masa dulu Pesta Gendang Nusantara. Saya rasa semua orang tahu Pesta Gendang Nusantara. Sekali dia buat turun pemuzik sampai 400-500 orang atas satu pentas. Di Melaka Pesta Gendang Nusantara dah habis dah. Dah tutup dengan selimut putih dah tak ada dah. Jadi penggiat-penggiat ni dah tak ada chance lagi nak main dekat peta-peta besar dengan nama-nama besar dari seberang yang kita gabungkan dari Indonesia, Brunei, apa nama dia, contoh dekat dalam Malaysia pun semua negeri dalam Malaysia terlibat. Dekat situlah kita nak berkumpul, kita nak jumpa setahun sekali, nak bertukar-tukar pendapat dan idea bagaimana nak meneruskan. Tapi akhirnya benda tu hanya tinggal kenangan saja. Pesta Gendang Nusantara Melaka dah tak ada lagi dah. Walaupun pengasasnya masih hidup lagi. Itu sayangnya. Sebab tu saya tengok contoh macam Indonesia, dia orang punya budaya memang kuat. Memang kuat. Setiap daerah dia pun kumpulan-kumpulan dia kalau nak dibandingkan dengan kita punya state punya team kalau pergi jumpa dengan dia punya grup daerah pun apa kata orang gegar lutut nak perform. Tu peringkat daerah. Belum lagi peringkat negeri dan negara dia sendiri. Jadi kita tahu negara dia ramai orang dan banyak pemuzik-pemuzik hebat yang kata orang yang kita tak terfikir, nampak je yang jenis main basking tepi jalan ni pun 100 kali baik daripada kita punya yang ada. Jadi kat situ patut kita negara yang kecil ni kena fikir kenapa dia orang boleh jadi macam tu, rakyat yang ramai macam tu, kenapa kita tak boleh yang tak seberapa ni. Ada satu saya pernah cerita dengan Dr. Nizam tentang di Indonesia kita ada karawitan. Di bahagian Jawa ada karawitan dan di sebelah Sumatera ada sanggar. Jadi keperanan sanggar dan karawitan ni dia menjaga tradisi dengan setulen-tulennya. Maksudnya satu sanggar ni contohnya kalau dia main lagu Dondang Sayang, kalau dia bawa masuk keyboard kena maki orang main keyboard tu. Jadi dia main tradisional dan dia melatih orang yang baru untuk menyambung tradisi yang tradisional tok-tok. Macam mana gamelan tahun 18, macam gitulah gamelan tahun 2021. Sebagai itu. Tapi di Malaysia belum ada lagi. Sebab kita di Malaysia bermasalah dengan anak-anak muda pun satu hal. Lagi satu, kita bermasalah dengan penggiat. Penggiat dan tokoh. Kadang penggiat tokoh ni ada demandnya. Biasa tu. Nak buat ni ada duit tak? Nak buat ni kena bayar gini. Jadi kita pun orang tengah ni pun macam pening kepala. Di Singapura memang, mak saya pun orang Singapura, jadi saya selalu dipanggil memerhati kumpulan-kumpulan tradisional Melayu di sana. Memang komuniti sana sangat-sangat kuat. Sebab diorang tagihkan apa yang dikatakan seniman Melayu. Sikit demi sedikit dia memang berminat dengan apa yang ada di Malaysia. Tak payah jauh lah Bang Fauzi. Tak payah ke London ke Jepun ke. Last orang Nusantara di Singapura, Brunei ni dah kaut kat Malaysia ni. Betul? Kita kering tak ada apa-apa. Betul. Itu kita kering tak ada apa-apa. Itu memang yang saya nampak sebab saya dah ke Indonesia,
Saya dah ke Malaysia. Walaupun saya punya channel, YouTube channel saya, penyokong saya kuat sebenarnya daripada Singapura dan Indonesia. Saya 2-3 kali dijemput untuk jadi penceramah dan mengajar di sana supaya train kat sana nak 2-3 roja kat situ. Katanya. Saya sampai tengah. Macam mana tu? Dia kata, kita nak train 2-3 roja di sini. Bisa enggak? Dia kata. Jadi saya macam tak tahu cakap apa. Susah cakap. Jadi diorang punya pemikiran dengan kita punya lain. Pemikiran kita di Malaysia selesa. Kita masih lagi selesa sebab kita rasa macam kita ada Abang Fauzi. Okey, kita ada Dr. Nizamatan. Okeylah ada ni. Cuba kalau dia tak tahu yang ada dia pun dah ujung-ujung. Betul. Cuba kalau esok-esok lusa saya tak ada. Saya mati. Sikit sebanyak tak ada. Benda ni akan habis ranak begitu saja. Kalau abang tengok dekat di Indonesia, kita ada satu yang saya tengok kumpulan Joget Dangkung. Joget Dangkung di Pulau Moro ni, lagu wajib ialah Dondang Sayang. Dondang Sayang tu ialah lagu pembuka. Pembuka dia lagu bertabik. Dia akan buka lagu bertabik. Selepas bertabik, dia akan nyanyikan lagu Gunung Sayang. Gunung Sayang. Tapi yang bestnya, kumpulan Joget Dangkung dari Pulau Moro, Karimun ni, dia mengekalkan benda ni, dia masih lagi ada sanggar untuk orang lama. Dia train budak-budak ni jadi orang lama. Dia bukan train budak ni jadi pemuzik. Dia train budak ni jadi orang lama. Jadi pemikiran orang lama minum kopi, isap okok daun, dia train budak-budak ni. Itu yang kita tak boleh nak ikut tu bang. Ini memang cerita betul. Saya sampai sampai gitu sekali. Ya betul. Sampai dia train tak sekolah pun tak apa. Yang penting dia belajar muzik yang dia meneruskan apa yang legasi karawitan ataupun sanggar tu. Itu daripada saya. Pusat rujukan muzik Melayu ni tak. Yang saya nampak YouTube Cik Roger je lah. Kalau nak Ghazal, kalau nak Ghazal, saya cakap kalau orang tanya Ghazal, saya cakap tengok Cik Roger punya. Itu ada sejarahnya. Di situ itu pendekatan saya untuk sekarang. Tanya. Jadi bila banyak pembuat saya daripada Indonesia, kat mana dia nak pandang saya, nak tengok saya, apa pasal Ghazal, jadi dia akan cari saya kat YouTube. Itu cara dia. Dekat YouTube, dekat Facebook, dekat laman sosial, saya akan blast. Memang saya gila-gila lah dekat YouTube. Konten saya sekarang boleh susun. Saya buat konten. Saya cerita pasal Ghazal, cerita pasal kumpulan-kumpulan Ghazal. Sebab kalau kita tengok sejarah-sejarah asli Ghazal Dondang Sayang, yang menulis, kalau kita tengok sejarah-sejarah ni, bukanlah penggiat, bukanlah pemuzik, bukanlah penyanyi. Itu ialah orang lepasan nak ambil degree, nak ambil master. Tapi dia bukan orang muzik. Jadi dia tak boleh cerita macam mana orang ni ada lagi tak hidup tak, orang ni pemain muzik kumpulan mana, orang ni macam mana ilmu dia, tak tahu. Dia akan ambil je ilmu tu. Tapi kita penggiat, kita tak ada yang boleh bercakap. Jarang. Ada pun jarang lah yang boleh bercakap, yang boleh menulis. Jadi kita sebenarnya kena bersatu hati. Bersatu hati. Betul. Kita kena satu. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia dapat masuk politik. Tapi betul sebab saya tengok macam di Negeri Sembilan, kisah berkenaan Bongai. Yang menulisnya Dr. Ismail Yusim. bukan doktor. So dia bukan orang yang berkaitan dengan tu, tapi dia buat benda tu kan. Sama juga benda-benda yang ni, tentu macam dekat Melaka Dondang Sayang. Saya rasa belum ada lagi buku bukan. Begitu juga macam Cik Ismail pernah cakap dengan saya, dia masuk di satu perpustakaan kat mana saya tak pasti. Apa sahaja muzik dekat dunia ni semua ada. Apa sahaja muzik semua ada. Nak jazz ke nak apa, segala macam semua ada. Tapi cari lagu muzik Melayu tak ada. Tak ada langsung. Itu saya cakap yang tinggal cuma tokoh-tokoh saja. Hilang tokoh, Pak Ngah dah pergi dah. Nak rujuk macam mana? Tuan Long, Tuan Ibrahim dah pergi dah. Pak Ibrahim pun dah tak ada. Pak Harun pun dah tak ada. Wak Lan pun dah tak ada. Itu semuanya legasi-legasi dia orang tu tak dapat diikuti oleh dibukukan. Tak ada dibukukan pun. Yang orang lama yang saya memang tidur baring dengan dia orang dulu tahun 90 di KBN.
Yang itu yang sebenarnya membuatkan saya macam mana aku nak buat ni Jadi inilah cara dia. Bengkel, nerangan kembali. Nanti kalau dapat orang-orang yang dalam mainstream TV ni, supaya dia dapatlah jentik-jentik sikit menteri-menteri ke, supaya adakanlah slot-slot rancangan sekurang-kurangnya tradisional dalam setengah jam seminggu, cukup lah. Dan satu lagi doktor, doktor boleh sokong tak dengan idea macam kita tengok di barat, diorang akan buat satu video masterclass, contohnya gitar lesson, drum lesson, maknanya kita ambil tokoh-tokoh tu. Macam Malaysia ni, kita mungkin bila ada tokoh tu masih hidup, buatlah satu video yang boleh dijual. Maknanya dari sudut masterclass orang tu. Sebab kita tak tahu, sebab dalam muzik tradisional ni, kalau kata ditulis dalam score, memang takkan jumpa dia punya, dalam score pun kita tak boleh dapat dia punya feel tu. Kan? Sebab itu mungkin buat satu video masterclass, setiap satu mungkin gambus, permainan akordion. Jadi masterclass orang siapa tokoh tu, mana kena publish lah, mana jual. Jual. Jadi bila orang tu tak ada pun, kita ada warisan tu. Mungkin warisan secara CD ke apa pun, itulah warisan. Kan, orang tu punya masterclass. Kadang bila tak ada, kita tinggal nama je. Kan, ataupun dia punya video-video konsert dia. Itu pun nak tengok daripada sudut dekat-dekat, close up susah. Jadi mungkin satu langkah, mungkin kita boleh berbincang bersama dengan Kek Wah untuk untuk buat satu video kan yang boleh dijual, ataupun jadikan satu silibus pada sekolah-sekolah. Mungkin guru-guru mungkin tak apa mahir kadang-kadang, dia tahu asas muzik, tapi dari sudut sarigama muzik tu dia mungkin ada something lah kan. Jadi kalau kata kita boleh buat masterclass, makna video, divideokan. Makna video tu cantik lah, ada kulit video, ada cantik, masterclass gambus. Jadi mungkin boleh digunakan idea ni. Mungkin lah, ini cadangan saya saja. Minta maaf saya nak berjelas. Sebenarnya apa yang Cik Ahmad cadangkan tu pun cadangan bagi saya dah lama kita cuba nak buat benda yang sama. Kita target kepada pelajar-pelajar, sekolah-sekolah, baik sekolah rendah, menengah dan universiti. Tapi benda tu sekadar macam saya cakap tadi, sekadar perbincangan, masuk dalam minit, setakat tu je. Bila kita tanya, alasannya kita kena tunggu peruntukan untuk tahun depan. So bila tahun depan kita tanya lagi, buat masa ni belum nampak lagi, kita kena tunggu lagi tahun depan. Sebab kata orang pun, saya tak ada rambut, mungkin dia nak tunggu sampai saya ada rambut, kan itu benda tu. Jadi benda-benda ni macam tadi Cik Ahmad cakap berkenaan dengan cikgu-cikgu sekolah pun, kadang-kadang saya tak nafikan lah, mereka dari segi teori dia bagus, tapi dari segi praktikal dia dalam tradisional ni memang boleh katakan tak berapa lah. Sebab macam lagu-lagu asli ni lain macam sebenarnya. Cara kalau contohlah saya sebagai pemain akordion, saya sendiri pun kadang-kadang ada sesuatu masa saya sendiri pun takut nak main lagu-lagu. Ada setempat lagu macam lagu Laksamana Mati Dibunuh, Jalak Lenting. Sebab lagu-lagu ni semua kalau silap saja pengantar dia akan jadi lagu lain dan boleh membawa maut lah. Kalau kata iring bertanding memang kena sumpah lah tu muzik tu. Tapi masalahnya di sekolah-sekolah ni saya dah jumpa lah, sebab tu saya berani cakap ada sebahagian guru yang kita nak bantu. Contoh macam ada yang anak-anak murid nak masuk tanding, kita cuba bagi apa yang kita ada, pengalaman dan teknik-teknik, tapi mereka macam kurang minat dengan apa yang kita ada, yang kita nak bagi tu. Tapi dengan cara yang macam Cik Ahmad cadangkan tu, contohnya buat satu video sama ada gambus, violin tradisional Melayu yang betul-betul, mungkin itu memang perlulah, memang perlu ni. Sebab benda ni pun saya juga pernah cadangkan dulu dengan JKKN di Negeri Melaka sendiri. Sebab satu lagi pun kita pernah nampak macam satu, kita ambil gitar lesson ni, contoh arwah Samad left-handed, sebelum dia meninggal dia sempat buat video lesson dia. Jadi kita boleh nampak cara tone dia tu kan. Kita boleh nampak. Jadi walaupun dia dah tak ada pun, kita tahu macam mana picking teknik dia, cara dia vibrate tali dia, gauge tali dia. Kita boleh nampak setup dia kan. Itulah benda yang tinggal untuk nama Samad tu. Jadi dari sudut muzik Melayu ni, mungkin itulah cara dia. Macam mana dia setup, macam mana dia position dia, macam mana dia halakan mic ke apa benda tu semua kita kena tengok lah kan. Secara teknikal lah. Terima kasih betul. banyak. Cik Ahmad, di Ghazal Johor
di masa Ghazal Johor, awal tahun 2000, tahun 1997, memang kerajaan negeri dah peruntukkan peralatan Ghazal komplit untuk setiap sekolah di daerah dengan menghantar tokoh-tokoh penggiat-penggiat Ghazal ke sekolah-sekolah mengajar. Cara tu sangat berkesan dan sebab fizikal kan. Jadi anak murid berjumpa dengan tokoh Ghazal, duduk sebelah belajar. Alhamdulillah kesan daripada kerajaan masa tu, yang ada sekarang kawan-kawan Ghazal saya di Kuala Lumpur, di Johor, ada dalam ni tadi ada nama siapa tu? Siapa dalam ni? Abang Muhammad Khairul Nasir. Abang Nasir antara ahli-ahli kumpulan dari Terberau Ghazal. Maksudnya di sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah kita dah menyuntik benda ni. Benda tu jadi sampailah sekarang anak-anak ni dah membesar dan menjadi orang Ghazal otai. Macam gitu. Tapi masalahnya benda tu tak diteruskan. Bila dah kerajaan dah jadi macam gini, dah bercelaru, jadi barang-barang yang diperuntukkan untuk ke sekolah-sekolah tu dah jadi pasu bunga. Jadi itu yang menyebabkan lebih worse. Tapi memang cadangan abang Ahmad tu memang bagus. Sebab apa? Benda tu akan membuatkan kita penggiat-penggiat tak matikan seni tu bila ada rakaman-rakaman, ada syarikat-syarikat besar yang datang merakam dan publish dekat platform yang besar. InsyaAllah anak-anak akan tengok. Bila anak-anak akan tengok, akan trending, akan viral, akan naik balik seni ni. Memang akan naik balik. Tapi itu saya kata dengan diorang, InsyaAllah saya akan tunggu dalam benda tu. Saya akan tunggu perkara tu berlaku. Kita sebagai penggiat akan tunggu bila masa trendingkan benda-benda yang hampir mati ni. Dengan cara betul. merakam. Betul, Cik Roger. Platform penting sangat. Platform di mana kita dapat dengar balik dan di mana dapat kita tonton balik lagu-lagu Melayu, lagu-lagu tradisional ni. Kalau dulu TV3 AJL Anugerah Juara Lagu, kategori irama Malaysia. Bila kita sebut je kategori irama Malaysia, kat situ kita menunggu-nunggu, menanti-nanti lagu apa yang akan jadi juara, lagu apa yang dipertandingkan di peringkat awal, peringkat separuh akhir dan sebagainya. Maksudnya benda tu dengan secara tak langsung dia terus akan ada follower, akan ada orang yang akan meniru permainan itu, dan akan ada orang peminatnya, tak kira orang baru ke orang lama. Tapi apabila benda tu sudah tak lagi dipertandingkan, sudah tak jadi trending, habislah, hilanglah. Saya ada platform saya di UTHM. UTHM saya dah perkenalkan Ghazal Melayu Johor dah jadi silibus kurikulum. Kumpulan Gambuh dah jadi silibus kurikulum. Keroncong dah jadi silibus kurikulum. Akan datang kita akan buat Donang Sayang pula di K Barat dan sebagainya. Itulah cara saya nak mengekalkan tradisi tu. Tapi di platform saya lah. Platform luar kena orang lain lah. Yayasan Warisan Johor lah kot. Betul. Tapi saya tengok kalau di peringkat negeri ni memang Johor ni bagus daripada segi kebudayaan. Dia jaga, dia sebagainya lah. Itulah sebab sekarang ni bagi saya platform sangat-sangat penting. Walaupun sekarang ni sebenarnya platform tu banyak, pasal sekarang kita yang kawal sendiri platform tu. Contoh macam Roger buat YouTube channel dia. Baru ni pun saya ada tengok sahabat saya tengah edit dia punya program di KL buat rakaman. Saya seronok. Jadi sebab sebenarnya saya lihat apa yang Roger buat ni bersama rakan-rakan dia tu sehati. Dapat bersama, dapat mengumpulkan bersatu. Jadi macam saya dekat Melaka ni kadang-kadang nak mengumpulkan rakan-rakan tu, masing-masing ada komitmen. Contohnya kadang kita target lepas balik kerja ni kita nak buat macam ni. Ada yang duduk luar Melaka juga. Macam sahabat saya hari tu berulang-alik Seremban Melaka. Jadi kita kena faham situasi. Dan ada sesetengah tu kerang apa-apa saja kerja tanya payment dulu. Itu pun berat juga kan. Sebab sekarang ni di kalangan kita sendiri pun sebenarnya perlu ada satu inisiatif untuk membantu
bagaimana kita nak mengekal dan meneruskan budaya ni pada masa-masa akan datang untuk yang akan datang. Bukan untuk kita ni dah. Kita ni dah kata orang dah duduk sini, nak patah balik memang dah tak ada dah itu aja. So kita tetap kekalkan apa yang kita ada. Tapi sayangnya kadang-kadang saya terfikir juga, tak ada pula budak-budak ni nak datang cari tanya dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang dah pandai main sikit tu, bagi dia dah cukup dah tu. Dia tak nak tanya, dia tak nak apa, dia rasa hebat. Okey, tak apa. Kita ni terbuka. Siapa yang datang, siapa yang bertanya, memang kita akan bagilah. Siapa apa yang kita ada ni, insyaAllah. Macam saya cukup suka. Sebab waktu PKP tu hari, saya selalu naik di dalam FB saya. Salah satu sebabnya saya buat macam tu sebab saya bekerja di rumah. Jadi saya kena buat setiap hari paling tidak pun 2 lagu. Kadang-kadang saya naik siang 1, malam 1. Solo instrumental accordion lah. Macam lagu ada juga lagu-lagu Roger yang saya ambil, saya cover. Muzik yang dia tu saya cover lah. Contoh macam lagu apa nama ni, One Label tu semua tu, Tanjung Puteri. Saya ambil track daripada dia, saya buang suara dia lah. Saya buat solo. Jadi dekat situ saya tengok banyak orang yang PM saya dan DM saya direct untuk bertanya macam mana nak belajar dan sebagainya. Alhamdulillah bagi saya dekat situ, dalam masa saya bekerja tu, saya dapat beri apa yang saya ada sikit-sikit kepada yang berminat. Walaupun ada sekali tu saja je saya nak try, saya letak dekat Facebook saya, siapa yang berminat nak belajar accordion, saya nak kongsikan apa yang saya ada. Sebab saya nak belajar, saya nak mengajar secara betul-betul formal, saya pun bukanlah orang yang pakar, tapi saya nak berkongsi apa yang saya ada. Tapi saya melihat majoriti orang-orang seberang, rakan-rakan saya daripada Bengkalis, Dumai, apa nama ni, Medan, budak-budak baru ni banyak mesej saya nak belajar dan sebagainya. Di kalangan kita orang Melaka sendiri adalah 1-2 orang. Itu pun sekali je dia masuk, lepas tu dia tak masuk lagi dah. Dan yang lain-lain tu budak-budak sekolah ramai. Cuma budak-budak sekolah ni itulah kekangan, mungkin peralatan tu sendiri dia nak dapat susah accordion kan. Jadi cuma saya selalu soalan yang saya kena jawab, macam mana saya nak dapat main macam saya, dia kata. Dia suka tengok cikgu main tapi saya tak dapat macam cikgu main. Saya pula tanya dengan dia, awak patut tanya saya, berapa lama saya dapat main macam ni, berapa lama saya main. Sebenarnya macam accordion ni, siapa-siapa je boleh main sebenarnya bagi saya. Tapi masing-masing punya teknik dan masing-masing punya air dia lah, maknanya touching masing-masing. Mungkin macam saya cakap tadi, Medo dan Sayang, yang tadi saya tunjuk tu saya punya lah. Tapi mungkin kalau besok datang Melaka jumpa orang lain, dia main cara dia. Jumpa orang ni, dia main cara dia. Jadi tak akan sama. Sama juga, contoh macam saya cover lagu-lagu Arwah Pak Ngah dulu. Mungkin orang dengar, ada macam bunyi tu. Itu mungkin secara kebetulan. Sebab salah satu faktornya saya minat. Saya minat dengan sentuhan arwah tu. Jadi saya cuba dapatkan apa yang ni. Jadi itu sebab persoalan yang selalu saya jumpa dekat dalam kelas saya, cik macam mana saya nak dapat macam mana cik main ni? Saya nak menjawab pun susah. Patutnya dan saya selalu sendiri jawab lah. Awak kena tanya saya berapa lama saya nak dapat macam yang saya main sekarang ni. Bukan tanya macam mana nak dapat macam tu kan. Jadi kadang-kadang benda-benda tu yang kita nak memahamkan pelajar-pelajar ni pun satu salah juga kan. Sebab bila dia tengok dia suka. Kau boleh main belakang tak? Yang tu belum belajar lagi. Okey, alhamdulillah. Nampaknya kita dah 2 jam bersama ni. 2 jam bersama, rasa macam sekejap je rasanya kan. Saya rasa kita akan buat lagi lah. Maksudnya kita akan ada siri yang kedua untuk melihat teknikal betul-betul. Mungkin Cik Fauzi boleh setkan dia punya kumpulan. InsyaAllah. Kita lihat cara permainan dalam berkumpulan dengan nyanyian sekali. Kita akan adakan siri kedua lah insyaAllah. Dan banyak perkara yang telah kita tahu tadi, dari segi sejarahnya, dari segi peralatannya, dari segi gaya permainannya, dari segi violinnya, nada dan sebagainya. Dan untuk siri yang kedua nanti insyaAllah kita akan kupas dengan lebih lanjut dengan melihat kepada permainan dalam kumpulan dan juga teknik nyanyian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Fauzi
kerana telah bersetuju untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya juga terima kasih kepada semua peserta-peserta, Encik Roger yang banyak memberi idea, pandangan yang sangat kita perlukan lah. Terima kasih juga semua. Terima kasih kepada Encik Hairi telah beri kita demonstrasi violin tadi. Tak puas rasa dengarnya. Violin putih tu, dah lama dah tak tengok Seksi violin putih. Seksi. Dan yang lain-lain semua, Cik Ahmad Nizam, Cik Hairun Nasir, Cik Hafiz tadi dan semua yang ada pada hari ini. Walaupun tak ramai, mungkin promosi saya tak cukup kuat. Lain kali, next time kita harap dapat ramai lagi menyertai kita. Tapi ini tak ada for a start. Sudah dah kira okey lah ni, kira bagus. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada pihak kami, daripada Pusat Kebudayaan Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang niat kami hanyalah untuk bersama-sama kita melestarikanlah warisan budaya bangsa kita ni sebelum dia hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau kita nak tunggu saja, nak tunggukan dapat dana besar-besar, sampai bila pun kita tak akan dapat lah. Melainkan kalau kita sendiri yang bangun dan bertindak lah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bagi yang belum ambil link untuk sijil tu, pada pelajar kalau ada, silakan. Saya rasa cukup untuk itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada lain masa. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih Fauzi, terima Fauzi, terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita buat bengkel secara live pula nanti. Waalaikumsalam. Yes. Oh, baik ni, dua minggu. Oh, ni rakaman ni saya dah minta nanti. Boleh. Saya akan Okey. saya akan share nanti dalam YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.